Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Hababuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini kita dapat sama-sama sekali lagi bertemu. Kita menyambung perbicaraan kita berkenaan dengan persoalan imam dan makmum pada halaman yang ke-17. Makmum wajib mengikut imam pada semua perbuatan-perbuatan solat. Wajib bagi makmum mengikuti imam dalam segala gerak solat tanpa mendahuluinya dan tanpa melakukan gerak solat serentak dengan gerak solat imamnya. Kebiasaan para sahabat yang solatnya ikut di belakang Rasulullah SAW, mereka tidak membongkokkan belakang untuk turun sujud sehingga mereka melihat baginda SAW telah pun sujud. Baik, yang kedua, jangan mendahului imam dengan dua rukun fi'li dengan sengaja. Ya, tak boleh mendahului imam dengan dua rukun fi'li dengan sengaja. Rokok dulu daripada imam, i'tidal, maka batal solat sebab mendahului imam dengan dua rukun fi'li berturut-turut dengan sengaja. Mendahului imam dengan satu rukun, kata para ulama, hukumnya haram tetapi tidak membatalkan solat. Mendahului imam dengan dua rukun haram dan membatalkan solat. Dua rukun di sini ialah rukun fi'li, ya, rukun qauli tidak diambil kira. Baik. Jadi sesiapa yang rokok lebih dahulu daripada imam kemudian kembali i'tidal, maka hukumnya batal solat. Orang yang rokok tidak sengaja tak mengapa. Contoh seperti kadangkala makmum yang berada jauh daripada imam tidak mengetahui bahawa imam melakukan sujud sajadah. Imam Allahu Akbar, makmum semua rokok. Ya. Ini selalu berlaku pada muslimat. Ya. Tiba-tiba dengar Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar juga? Kenapa tak sami Allahu liman hamidah? Ya. Jadi mereka dah rokok. Maka ulama mengatakan itu perbuatan rokok yang tidak disengajakan. Maka orang yang rokok lebih dahulu daripada imam dalam hal keadaan tidak disengajakan, ulama mengatakan solatnya tidak batal. Bahkan mereka ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia kekal menunggu imam di dalam rokok. Pilihan yang kedua ialah dia boleh kembali i'tidal, kembali berdiri, nanti rokok semula dengan imam. Ya, itu dua pilihan yang ada bagi orang yang tidak sengaja mendahului imam, sama ada dalam rokok ataupun dalam sujud dan sebagainya. Jangan ketinggalan daripada imam dengan dua rukun fi'li tanpa sebarang keuzuran. Tolong garis perkataan tanpa keuzuran tu. Ya. Tolong garis ya pada tanpa sebarang keuzuran, sebab nanti kita akan berbicara berkenaan dengan boleh ketinggalan dengan keuzuran. Sekarang ni tanpa uzur. Baik. Contoh tanpa uzur yang pertama, makmum yang melengah-lengahkan rokok hanya disebabkan melengah-lengahkan rokok hanya disebabkan menghabiskan bacaan surah. Bacaan surah tidak wajib bagi makmum. Yang dituntut bagi para makmum hanya baca Fatihah. Tiba-tiba seorang makmum sengaja melengah-lengahkan rokok hanya disebabkan dia nak menghabiskan bacaan surah.
Imamnya baca wattini wa zaitun, makmumnya baca hal ataka hadisul ghasyiyah. Masya Allah, ya. Jadi panjang hal ataka hadisul ghasyiyah itu menyebabkan ya imam dah habis baca wattin, imam rokok, makmum masih lagi kekal berdiri sebab nak menghabiskan bacaan surah yang tak dituntut bagi makmum tersebut. Maka pada ketika itu ulama mengatakan, andai kata imam rokok, dia belum rokok, imam i'tidal, dia belum rokok, imam turun untuk sujud sahaja, maka batallah solat makmum itu kerana dia ketinggalan tanpa uzur dengan 2 rukun berturut-turut. Ya, sebab bacaan surah itu hanyalah bacaan yang sunat, ya, manakala yang mengikut dengan imam itu yang dituntut. Berikutnya, contoh yang kedua ialah makmum yang dianggap ketinggalan tanpa uzur juga, ialah orang yang memanjangkan bacaan kunut sehingga ketinggalan dengan 2 rukun. Imam tak baca kunut, ya, imam tertinggal kunut, ya. Makmum nak baca kunut itu tak jadi masalah, nanti kita akan bahaskan. Ataupun imam baca kunut yang pendek, makmumnya pula Masya Allah baca kunut nazilah. Imamnya Allahu Akbar sujud, dia baru sampai Palestin. Imam Allahu Akbar duduk antara 2 sujud, dia baru sampai ke Rakhin. Ya. Imam sujud lagi sekali, dia belum habis lagi ya bacaan kunut, maka batal sembahyang. Sebab dia ketinggalan dengan 2 rukun berturut-turut tanpa uzur. Ya, bacaan kunut tak boleh kita baca sekiranya kita ketinggalan dengan 2 rukun berturut-turut. Ya, kalau sekadar kita baca tetapi tidak ketinggalan dengan 2 rukun, ulama mengatakan hukumnya salat kita sah. Baik. Berikutnya ialah makmum yang tidak diberi uzur kerana berlengah-lengah. Contoh, satu kaedah yang perlu kita ambil maklum, orang lambat masuk dalam solat tidak dituntut baca doa iftitah dan a'udzubillah. Kita yang datang lambat ni, kita dah terlepas takbiratul ihram dengan imam, kita masuk aja dalam solat, takbir Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Tidak lagi dituntut untuk doa iftitah, tak lagi dituntut untuk baca a'udzubillah, bahkan yang dituntut ialah langsung baca Fatihah. Tujuannya adalah untuk kita kenal pasti apakah kita orang muwafiq atau kita orang masbuk. Kalau kita selepas takbiratul ihram Allahu Akbar baca Fatihah langsung dan habis Fatihah kita, maka baru imam rokok, maka pada ketika itu jelaslah kita makmum yang muwafiq, makmum yang dapat kadar waktu yang cukup untuk membaca Fatihah sebelum imamnya rokok, itu makmum muwafiq. Andai kata kita takbir Allahu Akbar baru baca 2 ayat Fatihah, tiba-tiba imam kita rokok, maka pada ketika itu jelaslah pada kita adalah seorang makmum yang tidak dapat waktu yang cukup untuk menghabiskan bacaan Fatihah. Makmum yang sebegitu namanya makmum masbuk, makmum yang didahului oleh imamnya dengan perbuatan rokok. Maka dengan sebab itu ulama meletakkan kaedah, orang-orang yang lambat masuk dalam solat, mereka tidak dituntut membaca doa iftitah. Yang dituntut langsung baca Fatihah supaya dia dapat kenal pasti kedudukannya, apakah dia orang muwafiq atau dia orang masbuk. Tiba-tiba seorang makmum cuai, dia masuk dah lambat, imamnya sedang baca surah, contohnya imam baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, sepatutnya selepas takbir dia langsung baca Fatihah. Tiba-tiba makmum itu cuai membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-sama. Ya, imam Allahu Akbar, Masya Allah, imam Allahu Akbar, maka ulama mengatakan wajib kepada makmum itu membaca Fatihah sekadar waktu yang diambilnya untuk membaca doa iftitah tadi. Ya,
Fatihah yang dia wajib baca, dia wajib baca sekadar waktu yang diambilnya untuk membaca doa iftitah. Andai kata doa iftitahnya tadi itu panjang sehingga boleh menghabiskan bacaan Fatihah, maka berarti Fatihah itu wajib bagi dia. Maka dia adalah makmum yang tak diberi uzur dengan 2 rukun berturut-turut. Maksudnya kalaulah kita katakan dia kena habiskan 4 ayat Fatihah, 4 ayat Fatihah itu hendaklah dihabiskan sebelum imam tunduk untuk sujud. Andai kata dia belum menghabiskan Fatihahnya sebelum imam tunduk untuk sujud, maka pada ketika itu solatnya batal. Sebab dia adalah orang yang tidak diberi uzur ketinggalan dengan imam. Ya? Jadi tidak boleh ketinggalan dengan imam dengan 2 rukun berturut-turut tanpa uzur. Contoh tanpa uzur yang pertama saya berikan tadi ialah makmum yang sengaja memanjangkan bacaan surah yang tak dituntut. Imamnya rokok, dia masih lagi baca surah sebab dia hafiz surah Yasin. Ya, maka dia nak habiskan baca surah Yasin, imam rokok pun dia nak teruskan juga. Ya, orang yang macam tu dia akan batal solat saat imam tunduk untuk sujud sebab ketinggalan dengan 2 rukun rokok yang pertama, i'tidal yang kedua. Imam berpindah daripada i'tidal aja maka batal solat. Yang kedua ialah makmum yang memanjang-manjangkan doa kunut sehingga ketinggalan dengan imam. Makmumnya baca doa kunut nazilah, imam baca kunut biasa. Imam sujud yang pertama, makmum masih baru sampai Palestin. Imam duduk antara 2 sujud, dia baru sampai ke Kashmir. Imam sujud lagi sekali maka batal sembahyang. Disebabkan dia ketinggalan dengan 2 rukun berturut-turut, ya, rukun fi'li berturut-turut, sedangkan dia tidak diberi keuzuran untuk memanjang-manjangkan bacaan-bacaan sunat sehingga ketinggalan daripada imam. Yang ketiga kita bagi contoh tadi, orang lambat masuk dalam solat tetapi melengah-lengahkan bacaan Fatihah, ya, melengah-lengahkan bacaan Fatihah, sedangkan ya, yang dituntut bagi orang lambat ialah langsung baca Fatihah. Ya, doa iftitah tak dituntut kata para ulama. Ya, doa iftitah tak dituntut bagi orang yang lambat, langsung saja baca Fatihah. Baik, berikutnya, jangan menyalahi imam dalam perkara sunat yang dikira mencacatkan solat apabila menyalahinya. Perkara-perkara sunat tersebut ialah yang pertama, sujud tilawah. Sujud tilawah ni ya ialah bacaan-bacaan ya pada ayat-ayat tertentu yang dituntut kita melakukan sujud. Dalam Al-Quran ada 14 tempat sujud sajadah yang telah dinyatakan oleh para ulama. Cuma dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengatakan sajadatus shad bukan sujud sajadah tapi sujud syukur. Ya. Jadi dalam mazhab kita, Imam Syafi'i kata sajadatus shad, ya, sujud yang ada dalam surah Shad, ya, adalah sujud syukur bukan sujud sajadah. Adapun 13 tempat yang lain adalah sujud sajadah. Ya, ada dalam surah An-Najm, ada dalam surah Iqra, ada dalam surah Sajadah, ya, dan banyak lagi pada tempat-tempat yang lain. Maka sujud sajadah ini ataupun sujud tilawah ini merupakan salah satu daripada perbuatan tambahan dalam solat yang dituntut apabila kita membacanya. Dituntut kepada orang yang membaca ayat sajadah secara sendirian, sembahyang sendirian, melakukan sujud. Dituntut kepada imam untuk melakukan sujud apabila membaca ayat-ayat tersebut. Begitulah juga dituntut kepada para makmum yang melakukan sujud apabila imam melakukan sujud. Bahkan para makmum, ya, bahkan para makmum dituntut melakukan sujud sekalipun tak tahu apakah imam baca ataupun imam tak baca. Contohnya dalam sembahyang zuhur, tiba-tiba imam buat sujud, Masya Allah, ya, sembahyang zuhur, tiba-tiba imam buat sujud. Kita bukan dengar pun imam baca ayat sajadah ke tidak, tapi sebab dia tersungkur sujud, kita pun wajib ikut sujud. Ulama mengatakan sujud sajadah adalah perbuatan yang wajib muwafaqah makmum dan imam.
Kalau imam buat, makmum wajib buat. Kalau imam tinggal, makmum wajib tinggal. Berbeza dengan imam pada buat dan tinggal dengan sengaja, maka itu membatalkan solat. Ya, imam buat sujud sajadah, kita makmum tak turun buat sujud sajadah. Apa saya nak buat, imam yang baca biarlah dia buat. Contohnya batal sembahyang kita. Ya, imam tak buat, kita pula buat. Ya, datang subuh pagi Jumaat, tuan imam dah baca ayat sajadah, tiba-tiba tak buat. Kita pula Masya Allah nak dapat sajadah pagi Jumaat tu setahun sekali. Ya, itu pun kebetulan pagi Jumaat tu cuti agung. Contohnya. Ya, tiba-tiba imam tak buat pula. Kita frah sungguh, maka akhirnya kita buat. Ya, kita buat, imam tak buat, hukumnya batal. Ya, batal solat. Jadi sujud sajadah mesti sama, makmum dan juga imam. Yang kedua perlu kita ingat, sujud sajadah merupakan perbuatan tambahan yang ada waktu tamat. Tamatnya waktu sujud ialah bila imam angkat kepala daripada tempat sujud. Jadi andai kata makmum yang uzur, makmum yang lambat, dia bergerak turun lambat, ketika mana dia baru turun menungkat lutut aja, tiba-tiba ingat imam angkat kepala, wajib dia bangun semula, sebab waktu sujud telah pun tamat. Ya, dengan imam mengangkat kepala daripada tempat sujud. Ya, dua perkara sunat dalam sembahyang yang ada waktu tamat dia. Yang pertama sujud sajadah, yang kedua takbir hari raya, takbir solat hari raya. Ya, takbir itu kata Imam Nawawi, fatati takbir bi qiraah syai'an minal Fatihah. Tamatlah takbir itu dengan kita membaca sedikit sahaja daripada surah Fatihah. Kadang-kadang tuan imamnya bangun daripada sujud, bangun daripada rakaat yang pertama, Allahu Akbar, ke rakaat yang kedua langsung Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang sunat hari raya patutnya takbir. Ya, saya ceramah di Melaka 2 bulan lepas, ada seorang cerita, ustaz, ada seorang duduk betul-betul belakang imam, budak muda, entah ya, memang kotak ekon punya orang. Ya. Jadi tuan imamnya lupa, ya bangun rakaat kedua langsung baca Fatihah. Budak muda tadi kata, imam takbir dulu. Ya. Jadi batal lah solat cakap macam tu. Ya. Baik. Waktu untuk bertakbir itu tamat bila kita baca walaupun sedikit daripada surah Fatihah, kata Imam Nawawi. Ya, sebab takbir itu merupakan takbir yang ada waktunya. Ya, takbir tambahan, takbir zaidah dalam solat yang ada waktu. Yang mana tamat waktunya dengan kita membaca Fatihah. Ada setengah tempat ya, imam-imam ni bagi penerangan, tak bagi jelas-jelas. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan sembahyang sunat hari raya. Jadi cara pelaksanaannya, niatnya, selepas kita takbiratul ihram, kita akan bertakbir 7 kali takbir diselang-seli dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Rakaat yang kedua pula kita akan bangun daripada rakaat yang kedua, selepas takbir intiqalan kita akan bertakbir sebanyak 5 kali diselang-seli dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kita sekadar bagi panduan yang macam tu. Kita tak maklumkan bahawa tuan-tuan sebenarnya takbir ini merupakan perkara sunat. Andai kata tuan imam terlupa, maka tuan-tuan jangan panik. Kita langsung saja solat. Sebab apa? Sembahyang kita sah. Cuma takbir itu hanyalah takbir zaidah, ya, sebagai syiar dalam solat hari raya. Ia hanyalah perkara yang sunat sahaja. Sebab kita tak maklumkan macam tu, kadang-kadang jemaah ingat takbir tu wajib. Ya, imam bangun rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah kat belakang. Dah tegur subhanallah dah. Imam teruskan juga sebab tuan imam tahu dah tak boleh patah balik. Ya, sebab dah tak boleh patah balik, imam teruskan alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, satu saf. Ya, mula-mula seorang aja. Ya, tapi sebab rasa kita di pihak yang benar, satu saf tegur. Ya, Maliki yaumiddin, subhanallah, satu masjid. Sebab rasa kita di pihak yang benar. Dah satu masjid pun tak, imam teruskan juga sebab tuan imam tahu tak boleh patah balik. Ya, tak boleh dah kembali. Ihdinas siratal mustaqim, ada seorang takbir Allahu Akbar, satu masjid takbir. Sebab dia biasa macam tu. Ya,
Dia biasa macam tu, tak boleh dengar laungan takbir, dia mesti sahut punya. Ya. Sebab selalu ceramah macam tu. Ya. Jadi macam mana tuan-tuan? Ya. Inilah perlu kepada kita, waktu kita beri penjelasan kepada para jemaah kita, kita kena beri penjelasan yang jelas. Ya, supaya dia tahu ini hanyalah sunat sahaja. Takbir zaidah dalam sembahyang hari raya, sujud sajadah dalam bacaan surah-surah sajadah, ulama mengatakan perbuatan tambahan dalam solat yang ada waktu tamat. Ya. Waktu tamat sujud sajadah ialah ketika mana imam angkat kepala daripada sujud. Jadi mana-mana makmum yang belum sempatnya sujud, tiba-tiba imam dah angkat kepala, ulama mengatakan dia wajib kembali berdiri. Kalau dia turun sujud juga, maka batal sembahyang. Ya, sebab dia dah tidak muwafaqah kedudukannya dengan imam. Sedangkan sujud sajadah wajib muwafaqah, ya, kedudukan makmum dan juga imam. Ya. Begitu juga dengan takbir hari raya, waktunya tamat apabila imam bertakbir. Ya, bila imam terus baca Fatihah, ya, meninggalkan takbir, maka waktu takbir tambahan itu telah pun tamat. Baik. Sekiranya seseorang makmum itu tidak turun melakukan sujud sajadah disebabkan tidak tahu, maka itu tidak membatalkan solat. Ini seringkali berlaku di Masjidil Haram. Ya, kita jemaah kita Malaysia insya-Allah biasa dengan sujud sajadah ni. Ada tempat-tempat lain India, Pakistan dan sebagainya ada yang tak biasa. Maka ketika mana tuan imam subuh pagi Jumaat Allahu Akbar sujud, ada ramai yang rokok. Ya, dia rokok aja. Ya. Maka yang sedemikian, ya, disebabkan dia tidak tahu, ulama mengatakan solatnya tidak batal. Bahkan tuan-tuan, baru-baru ni berlaku di satu masjid, bukan baru ni lah, tahun lepas, sembahyang Jumaat tuan imam baca surah sajadah. Ya, kata nazir masjid, memang Ustaz PL imam ni kalau dia naik jadi imam selalu dia baca surah sajadah hari Jumaat. Tetapi dia baca tak pernah sampai ayat sujud. Ya, tak pernah sampai ayat sujud, dia dah rokok. Cuma hari ni nasib kami Ustaz, dia terlajak sampai ayat sujud. Ya, maka dia pun buat sujud. Bila dia buat sujud, ya, punah ranah masyarakat. Ya, saya balik ke rumah, saya tengok handphone saya ada 70 missed call. Saya kata ni macam berat kes ni. Ya, saya call balik nazir masjid. Alhamdulillah Ustaz dia jawab. Dia kata, nak tanya Ustaz ni, tadi kami sembahyang, imam kami baca surah sajadah, kemudian imam buat sujud. Saya tanya, agak-agak berapa saf yang sujud dengan imam? Jadi kata dia adalah dalam 2 saf. Satu saf berapa masjid tu? Satu saf 70 lebih. Saya kata kalau macam tu dah sah dah sembahyang Jumaat tadi, sebab dah ada 2 saf yang ikut serta sujud dengan tuan imam. Kata dia, jemaah macam ni Ustaz, ya, 2 saf ikut sujud, saf-saf yang lain rokok aja. Ya, ada yang rokok, ada yang asalnya rokok, tiba-tiba nampak orang lain sujud, maka dia pun turun sujud juga. Ada yang di luar daripada masjid, mereka tak tahu Ustaz, ya, mereka rokok aja. Tiba-tiba mereka dengar Allahu Akbar, maka pada ketika itu mereka tak tahu nak buat apa, mereka mufaraqah. Saya kata ni masalah. Ya, jadi analisa hukum. Kumpulan yang ikut sujud dengan imam, sembahyang Jumaatnya sah. Ya, dan sembahyang Jumaat pada hari itu juga sah, sebab dah lebih daripada 40 orang yang menyertai dengan tuan imam. Kumpulan yang asalnya rokok, tiba-tiba dia nampak orang lain sujud, maka dia pun turun sujud. Itu juga perbuatan yang sepatutnya dilakukan oleh para jamaah, juga sembahyang mereka sah. Kumpulan yang asalnya rokok dan mengetahui imam buat sujud tetapi tak turun sujud, kumpulan tu batal sembahyang. Ya, disebabkan tidak muwafaqah dia dengan imam. Dia tahu imam buat sujud tapi dia kekal dalam keadaan rokok. Kumpulan ini saya kata batal. Kumpulan yang berada di luar, yang asalnya rokok
tiba-tiba dengar Allahu Akbar, kenapa tak sami Allahu liman hamidah? Ya. Jadi kumpulan ini juga adalah kumpulan yang rokok tanpa sengaja. Maka mereka ya ada dua pilihan, kembali berdiri dan nanti rokok semula dengan imam pun boleh, ataupun kekal menunggu imam dalam rokok, sembahyangnya sah, tidak jadi masalah. Masalah yang timbul ialah kumpulan yang mufaraqah. Orang yang bermufaraqah dalam sembahyang Jumaat, semalam kita dah bincang, sembahyang Jumaat boleh mufaraqah, tapi nak mufaraqahnya mesti dapat satu rakaat dahulu. Ini mereka belum dapat rakaat lagi sebab baru ya, imamnya pun belum rokok lagi. Ya, maka kumpulan yang mufaraqah itu tidak sah sembahyang. Kata dia, macam mana kami nak buat ni ustaz, masjid kami ni? Ya. Jadi saya kata senang aja, minggu depan buat pengumuman tuan-tuan ya. Minggu lepas kita celaru sikit buat sembahyang Jumaat. Ya, ada kekeliruan sikit, kita nak maklumkan mana-mana orang yang mufaraqah ataupun orang yang sedar bahawa imamnya buat sujud tapi dia tak ikut turun sujud, maka sembahyang Jumaat mereka yang minggu lepas tu tak sah. Jadi tuan-tuan tolong tunggu selepas sembahyang Jumaat ni kita buat qada zuhur perdana. Macam tu lah. Baik, sujud sahwi. Wajib muwafaqah dengan imam dalam mengerjakan sujud sahwi. Tuan-tuan, sujud sahwi ini merupakan perbuatan yang dituntut kepada imam maupun kepada makmum untuk menampung kecacatan-kecacatan solat. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan setiap kecacatan solat itu tidak dapat ditampung kecuali dengan melakukan sujud sahwi. Jadi apakah perkara-perkara yang dituntut kita melakukan sujud sahwi? Yang pertama, ya, dalam mazhab kita mengatakan orang yang meninggalkan sunat ab'ad. Ya, orang yang meninggalkan sunat ab'ad. Jadi ada 7 sunat ab'ad. Yang pertama ialah tahiyat awal. Yang kedua ialah duduk membaca tahiyat awal. Yang ketiga ialah selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Yang keempat ialah membaca doa kunut. Yang kelima ialah berdiri ketika mana kunut. Yang keenam ialah selawat ke atas Nabi dalam doa kunut. Yang ketujuhnya ialah selawat atas Nabi, keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Itulah 7 daripada sunat ab'ad. Meninggalkan salah satu daripadanya, ulama mengatakan sunat melakukan sujud sahwi sebelum kita memberi salam. Selepas tahiyat akhir, sunat kita lakukan 2 kali sujud sebelum bagi salam. Tuntutan yang kedua daripada tuntutan sujud sahwi ialah bagi orang yang melakukannya tersasul dalam solatnya, tersalah dalam solat. Contohnya orang yang tersalah terbangun ke rakaat yang lebih, maka pada ketika itu dituntut melakukan sujud sahwi. Imam bangun rakaat kelima, Allahu Akbar, makmum subhanallah, tuan imam pun turun semula. Ya. Jadi tuan imam wajib buat sunat melakukan sujud sahwi. Ketika mana imam buat sujud sahwi, maka wajib para makmum buat sujud sahwi. Sujud sahwi pada hak imam sunat, tetapi pada hak makmum jadi wajib bila imam buat. Sebab kalau makmum tak buat, maka batal solat makmum tersebut. Tak boleh makmum buat keputusan, yang buat salah tu imam aja, apa kami pula sujud, biarlah dia sujud seorang-seorang. Tak boleh macam tu. Kita wajib ikut bila imam kita melakukan sujud sahwi. Kadang-kadang kesalahan tu pada perbuatan, kadang-kadang tersasul tu pada bacaan. Duduk tahiyat awal sembahyang maghrib, tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi, bagi salam pula dah. Maka pada ketika itu makmum tegur subhanallah, tuan imam pun Allahu Akbar, bangun lagi 1 rakaat. Jadi dituntut juga melakukan sujud sahwi bila kesalahan itu pada perbuatan ataupun pada bacaan. Dan dituntut juga melakukan sujud sahwi bagi orang yang tersalah baca bacaan-bacaan solat bukan pada tempat. Duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, inna salati wa nusuki wa mahyaya. Kenapa pergi ke situ pula? Tiba-tiba terlajak ke situ.
Kenapa pergi ke situ? Contohnya, maka pada ketika itu dituntut melakukan sujud sahwi. Maka dengan sebab itu, kadang-kala saat imam buat sujud sahwi, kita tahu kenapa salah, apa salahnya, dan kadang-kadang kita tak tahu apa salah dia. Ya, tetap juga kita dituntut melakukan sujud sahwi yang dilakukan oleh imam. Yang berikutnya, dituntut juga melakukan sujud sahwi bagi orang yang syak dalam sembahyang. Mereka yang syak, contohnya syak pada jumlah rakaat. Nabi kita katakan, idza syakka ahadukum fi salatih, apabila seseorang daripada kalian syak dalam sembahyangnya, apakah dia dah 3 rakaat ataupun dia dah 4 rakaat, maka hendaklah dia pilih yang yakin. 3 dan 4, mestilah 3 kita dah buat, maka kita hendaklah bangun buat lagi 1 rakaat. Kemudian Nabi kita katakan, falyasjud sajdataini lis-sahwi, maka hendaklah dia melakukan sujud 2 kali sujud, sebagai sujud sahwi. Baik, begitu juga syak dalam perkara lain. Tadi syak pada rakaat, begitulah juga kalau andai kata seseorang syak, apakah dia dah baca Fatihah ke belum? Kali pertama masuk ke Masjidil Haram, tengok Kaabah tersergam indah, fikiran kita pun mula bercelaru, Masya Allah, antara seronoknya, antara gembiranya, antara terharunya, main perasaan macam tu. Tiba-tiba yang jadi imam maghrib pula Imam Sudais, main perasaan lagi. Allah, selama ni duk dengar suara Sudais kat radio aja, ini live Sudais, Allahu Akbar, live jadi imam kat depan pula, duk layan perasaan yang macam tu sampai tak baca Fatihah. Asyik imam Allahu Akbar rokok, setan datang, bang, awak baca Fatihah ke belum? Barulah, aku dah baca ke belum, dah baca ke belum, dah baca ke belum. Orang yang syak macam tu juga, dia nanti dituntut melakukan sujud sahwi. Jadi orang yang macam tu dia wajib baca Fatihah dan dia diberi keizinan untuk ketinggalan dengan 3 rukun yang panjang. Itu kita akan bicara nanti. Kelonggaran dengan 3 rukun yang panjang. Baik, itu di antara perkara-perkara yang dituntut kita melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ni tuan-tuan, 2 kali sujud sebelum beri salam. Kadang-kadang orang kita tak nak buat sujud sahwi ni sebab apa? Saya tak hafal lagi ustaz baca dia tu. Kata Imam Ibnu Hajar dalam syarah Fathul Bari, kata Imam Ibnu Hajar, bacaan sujud sahwi itu sama macam sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la juga. Bacaan sujud sahwi itu sama seperti mana sujud biasa. Tidak ada beza. Adapun subhana man la yanamu wa la yashu, kata Imam Ibnu Hajar, itu tidak ada riwayat-riwayat yang sampai kepada Nabi kita SAW. Hanya inisiatif daripada para ulama yang mengucapkan tasbih sedemikian, memuji dan mengagungkan Allah. Dan ucapan tasbih itu tidak membatalkan solat, sebab ia sebahagian daripada tasbih dan doa yang tidak membatalkan solat. Adapun bacaan yang ma'thur daripada Nabi kita, kata Imam Ibnu Hajar, sama aja, subhana rabbiyal a'la juga. Ini untuk memudahkan masyarakat awam kita tuan-tuan. Kadang-kadang tak nak buat tu bukan sebab apa? Sebab tak hafal lagi, kata dia. Maka akhirnya sudahnya tak buat. Baik. Wajib muwafaqah imam mengerjakannya tetapi tidak wajib pada meninggalkannya. Maksudnya, andai kata imam kita buat sujud sahwi, maka kita wajib buat. Tapi kalau imam kita tinggal sujud sahwi, kita boleh buat. Sebab apa kita boleh buat? Sebab bila imam beri salam keluar daripada solat, kita masih kekal dalam solat. Bermaksud, ikutan kita dengan tuan imam telah pun terputus dengan salamnya tuan imam. Maka pada ketika itu makmum bebas memilih. Sama ada makmum nak buat sujud sahwi ataupun makmum tak nak buat, boleh. Kalau imam bagi salam tak buat sujud sahwi, makmum ikut bagi salam, maksudnya makmum pilih tak nak buat sujud sahwi. Kalau imam dah beri salam, makmum belum lagi beri salam dan buat sujud sahwi, maka ia merupakan perbuatan yang boleh. Tetapi perlu ingat, satu syarat yang diletakkan oleh para ulama, makmum mestilah
memastikan dahulu imam benar-benar beri salam keluar daripada solat. Kerana bimbang imam beri salam kerana lupa. Kalau imam beri salam kerana lupa tuntutan sujud sahwi, bermaksud salamnya tuan imam tu belum diambil kira sebagai salam yang keluar daripada solat. Kerana tuan imam beri salam dalam hal keadaan lupa tuntutan sujud sahwi. Nabi kita katakan, innallaha wada'a an ummati fis salas. Allah tak ambil kira daripada umatku pada 3 kumpulan. Orang-orang yang tersalah, orang-orang yang terlupa, orang-orang yang terpaksa. Jadi wa imma tuan imam tadi itu tersalah bagi salam, sedangkan ada tuntutan sujud sahwi. Wa imma juga tuan imam tadi itu bagi salam kerana terlupa. Maka dengan sebab itu Imam An-Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i mengatakan hendaklah makmum yang nak melakukan sujud sahwi memerhatikan dahulu apakah imam dah keluar daripada solat ataupun belum. Macam mana perhatian? Kata mereka, ya tu'rafu bil urfi, diambil tahu perkara itu dengan uruf kebiasaan. Kalau di tempat-tempat kita selepas bagi salam, tuan imam angkat tangan letak di kepala, tarik, sapu ke muka sebagaimana amalan tarikat Ja'fariyah. Mereka baca ayat sanuqri'uka fala tansa, lalu mereka usap ke muka. Maka itu tanda tuan imam dah keluar daripada solat. Sebab zahir ya perbuatan kebiasaannya hari-hari pun macam tu. Ya, kalau dah bagi salam buat macam tu, tanda dah keluar pada solat. Kalau di setengah-setengah tempat tuan imamnya selepas daripada bagi salam, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira astaghfirullahal azim. Itu tanda dah keluar pada solat. Sebab apa? Zahir kebiasaan pun macam tu. Kalau setengah-setengah tempat macam di Mesir, tuan imam selepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung toleh kepada jemaah hulur tangan salam. Itu confirm keluar pada solat. Itu lagi confirm. Ya, sebab apa? Dah pusing daripada arah kiblat. Ya. Jadi kata Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi, apa-apa sahaja tanda yang menunjukkan bahawa imam dah keluar daripada solat dengan salam tersebut, maka bolehlah makmum melakukan sujud sahwi. Ya, baik. 7 macam makmum bila imam tinggal sujud sahwi. Yang ni tuan-tuan kena catat sebab tak ada dalam buku. Yang pertama, orang yang sedar ada tuntutan sujud sahwi, ya, imam bagi salam dalam hal keadaan ada tuntutan sujud sahwi. Dia sedar imamnya beri salam dalam hal keadaan ada tuntutan sujud sahwi, tetapi dia ikut bagi salam. Maka ikut bagi salam itu dianggap perbuatan sengaja keluar daripada solat. Dengan erti kata, andai kata imam tiba-tiba teringat sujud sahwi, maka imam kembali sujud. Makmum yang dah beri salam dengan sengaja itu sudah tidak wajib sujud. Tak dituntut lagi melakukan sujud sebab salamnya tadi adalah salam yang sengaja. Tuan imam bagi salam kerana lupa. Dia bagi salam dengan sengaja ikut bagi salam. Maka dia dianggap dah keluar daripada solat. Ini makmum yang pertama yang dah dianggap keluar daripada solat. Yang kedua ialah orang yang lupa. Imamnya lupa sujud sahwi, imam bagi salam, dia pun lupa juga sujud sahwi bagi salam. Jadi dia dengan imamnya sama hukum, menyanyi lagu kita serupa sama aja. Ya, dia dengan imamnya sama aja. Jadi kalau kata imam kembali sujud, maka dia wajib kembali sujud. Ya, imam dah bagi salam, dia pun dah bagi salam. Tiba-tiba imam Allahu Akbar sujud sebab imam teringat ada sujud sahwi. Maka makmum yang beri salam dalam keadaan lupa tadi juga wajib kembali sujud. Ya, disebabkan ya, dia belum lagi keluar daripada solat dengan salamnya yang lupa dan tak sengaja itu. Yang ketiganya ialah orang yang tidak tahu ada tuntutan sujud. Imam beri salam, maka dia pun ikut bagi salam sebab dia tak tahu tuntutan sujud. Tiba-tiba imam kembali melakukan sujud, maka orang yang tak tahu ini juga wajib kembali sujud. Ya.
Baik, yang keempatnya ialah orang yang tahu ada tuntutan sujud, imamnya beri salam, ya, imamnya beri salam, maka dia menunggu untuk mengetahui apakah imamnya dah keluar daripada solat ataupun belum. Sesudah dia pasti dengan tanda-tandanya, sama ada imam wirid ataupun perbuatan-perbuatan yang lain yang kita tunjukkan tadi, barulah dia melakukan sujud. Ulama mengatakan inilah yang paling afdal dilakukan oleh para jamaah yang nak melakukan sujud sahwi. Yang berikutnya, yang kelima, makmum yang tahu ada tuntutan sujud, ya, makmum yang tahu ada tuntutan sujud sahwi sebab tadi imam tinggal tahiyat awal, ya, maka dia duk ingat dah ni kena buat sujud sebab tadi imam tinggal tahiyat awal. Tiba-tiba tuan imamnya beri salam, maka dia tahu ada tuntutan sujud, dia langsung melakukan sujud tanpa dia memerhatikan dulu tanda-tanda imam keluar daripada solat, ya. Dia melakukan sujud selepas imam beri salam tanpa memastikan dahulu imam dah keluar daripada solat ataupun belum dengan salam tersebut. Maksudnya dia tak tengok tanda-tanda, ya, imam dah keluar daripada solat. Ulama mengatakan orang tersebut batal sembahyangnya kerana dia belum mengesahkan apakah ikutannya dah terputus dengan imam ataupun belum, ya. Dia langsung melakukan sujud dalam hal keadaan dia seorang makmum yang masih terikat dengan imam kerana dia belum pastikan imamnya dah keluar daripada solat ataupun belum. Itu makmum yang keberapa tu? Kelima. Makmum yang keenam ialah orang yang, ya, sukar untuk pastikan imam dah keluar ataupun belum. Jadi dia ambil keputusan yang mudah. Imam bagi salam, dia niat mufaraqah, ya. Nak pastikan imam bagi salam dengan sengaja ataupun dengan tanpa sengaja ni sukar bagi dia, maka dia buat keputusan mudah aja, baik aku mufaraqah. Maka mufaraqahnya itu mufaraqah yang dibenarkan dan dia boleh melakukan sujud sahwi. Ya, imam bagi salam aja dia ingat patutnya imam buat sujud sebab tadi imam tinggal tahiyat awal, maka dia pun niat mufaraqah, langsung dia turun sujud. Maka mufaraqahnya itu adalah mufaraqah kerana nak mengambil fadilat yang kita dah bicara semalam, mufaraqah yang sedemikian tidak menghilangkan pahala solat berjamaah. Orang yang ketujuh ialah makmum lambat yang ada baki rakaat. Kita biasanya tuan-tuan bila tuan imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita langsung berdiri, ya, kita langsung berdiri sebab kita nak sempurnakan ada beberapa rakaat lagi yang belum kita selesaikan. Tiba-tiba tuan imam Allahu Akbar kembali sujud, la ilaha illallah, ya, jadi masalah ni, ya. Tuan imam bagi salam tadi kita dah bangun berdiri, tiba-tiba tuan imam kembali sujud sebab tuan imam teringat dia belum buat sujud sahwi. Ulama mengatakan, ya, dalam masalah ini khilaf. Khilaf ulama ada dua khilaf. Sebahagian ulama mengatakan bahawa makmum yang dah berdiri tadi tu wajib kembali sujud. Ya, sebahagian ulama kata dia kena patah balik sujud, nanti bila imam bagi salam barulah dia bangun menyempurnakan sembahyang dia. Walaupun sujud sahwi itu hukumnya sunat, tetapi bagi hak seorang makmum adalah wajib. Ya, hak seorang makmum adalah wajib bila imam melakukannya. Maka kumpulan ini mengatakan makmum itu wajib kembali sujud. Manakala, ya, sekumpulan ulama dalam mazhab kita lagi mengatakan bahawa tidak wajib kembali sujud, tetapi wajib niat mufaraqah. Ya, dia kekal berdiri tapi dia niat mufaraqah. Ya, dia wajib berniat mufaraqah untuk menyelamatkan solatnya, kalau tidak jadi batal. Itulah dua khilaf ulama pada masalah makmum yang ketujuh. Saya rasa cukup sekadar itu. Hari ini kita bicara sujud sajadah dan juga sujud sahwi. Kalau ada soalan, silakan. 4 minit ya soalan. Muslimat ada soalan? Muslimin. Hari ini disediakan mikrofon untuk muslimat nak tanya. Kalau ada yang nak tanya.
Ada? Kalau tak ada, alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita sambung besok.